Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sedang penonton yang saya muliakan. Bertemu kembali kita dalam YouTube ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan satu kekeliruan yang selalu disebutkan oleh orang Kristian, di mana mereka menyatakan bahawa bukti yang jelas Jesus merupakan Tuhan adalah dalam John chapter yang ke-14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, di mana Jesus menjelaskan, Jesus answered him, I'm the way, the truth and the life. No one goes to the Father except by me. Jesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, ayat ini selalu digunakan oleh mereka yang mendakwa ketuhanan Jesus, di mana Jesus menjelaskan, I'm the way, aku adalah jalan mengenal Allah, the life, dan mendapat hidup. No one goes to the Father except by me. Tiada siapa yang dapat pergi pada Bapa melainkan melalui aku. Saya tertanya-tanya, heran, amat menakjubkan bagaimanakah mereka menggunakan ayat ini sebagai dalil bahawa Jesus adalah Tuhan dengan dakwaan I'm the way, the truth, aku adalah jalan kebenaran mengenali Tuhan. Sekiranya anda amati benar-benar ayat ini, di mana Jesus menjelaskan bahawa baginda adalah jalan untuk mengenali Tuhan. Baginda adalah jalan sebagai utusan Tuhan untuk mengenali Tuhan, bukan Jesus sebagai Tuhan. Bagaimana anda boleh menyatakan bahawa dalil ini adalah dalil yang cukup jelas tentang ketuhanan Jesus, sedangkan dalil ini adalah ke atas diri anda sendiri, yang mengartikan bahawa Jesus itu bukan Tuhan. Sebaliknya, Jesus adalah jalan untuk mengenali Tuhan. Sekiranya anda menyembah Jesus sebagai Tuhan, berarti anda menyembah jalan menyembah Tuhan, bukan anda menyembah Tuhan. Sebab secara terang ayat ini menyatakan, I'm the way, aku adalah jalan untuk mengenali Tuhan. Berarti seorang itu menyembah Tuhan, bukan menyembah jalan untuk menuju kepada Tuhan. Jesus adalah jalan untuk menuju kepada Tuhan dan bukannya Tuhan. Walaupun ayat ini sering digunakan oleh mereka untuk membuktikan ketuhanan Jesus, anda boleh rujuk dalam John chapter yang ke-14 ayat yang ke-6, ya. Jadi bagaimanakah anda mendakwa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan ayat tadi menjelaskan Jesus adalah jalan untuk mengenali Tuhan? Dan inilah sebenarnya peranan para rasul, di mana para rasul diutuskan untuk mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia selari dalam surah dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasulah. Wahai orang-orang beriman, ati'ullaha wa rasulah, ta'alah kamu pada Allah dan ta'alah kamu pada Rasulnya. Wala tatawallaw anhu wa antum tasma'un, dan janganlah kamu berpaling pada Rasul ini, Nabi Muhammad, wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar ajaran kitab, ajaran Al-Quran. Di mana dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan taat pada Allah dengan mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seperti mana dakwaan Jesus tadi, I'm the way, untuk mengenali Allah. Jesus adalah jalannya, sebab baginda adalah seorang Nabi. Dan dakwaan kamu itu sebenarnya hujah ke atas kamu, di mana ayat ini dikuatkan juga dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-20. Sahabat-sahabat Kristian sekalian, bagaimanakah anda menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan, sedangkan Jesus sendiri menyembah Tuhan yang Esa, di mana Jesus mengajak orang ramai untuk menyembah Tuhan yang Esa. Dalam Mark chapter yang ke-12 ayat yang ke-28, di mana Jesus menyatakan bahawa ketika mana orang ramai bertanya kepada baginda, which commandment is the most important of all? Apakah ajaran ataupun perintah yang paling penting yang kamu bawa?
Lalu Jesus menjawab, Jesus reply, the most important one is this. Listen, O Israel, the Lord our God is the only one Lord. Dengarlah, ajaran yang paling penting ialah ini. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Ini berarti Jesus mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang Esa. Sekiranya Jesus sendiri menyembah Tuhan yang Esa, bagaimana anda menyembah Jesus? Sedangkan Jesus menyembah Tuhan yang Esa. Bukankah satu benda yang pelik apabila manusia menyembah Nabi yang menyembah Allah SWT. Jadi kenyataan kamu menyatakan Jesus sebagai Tuhan dengan ayat dalam John tadi adalah jelas bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh Jesus sendiri, bahawa tugas utama ataupun peranan utama ataupun perintah yang paling penting ialah menyembah Tuhan yang Esa, seperti mana yang dijelaskan dalam Mark chapter yang ke-12 ayat yang ke-28. Dan ayat ini juga selari dengan apa yang dijelaskan dalam John chapter yang ke-17 ayat yang ke-3. The eternal life means knowing you, the only true God, and to know Jesus Christ whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi ialah dengan mengenali kamu, satu-satunya Tuhan yang Esa, dan mengenali Jesus whom you sent. Kalau anda rujuk dalam Bible bahasa Arab ataupun Gospel bahasa Arab, saya bacakan Gospel dalam bahasa Arab ini. Wal hayatul abadiyatu hiya an ya'rifuka anta Allah al-haqiqi wahdak wa an ya'rifu Yasu'a al-Masih alladhi arsaltahu. Wal hayatul abadiyah, dan kehidupan yang kekal abadi, hiya an ya'rifuka anta Allah al-haqiqi wahdak, untuk mengenali kamu Allah yang Maha Esa, satu-satunya Allah yang Maha Esa. Wa an ya'riful Yasu'a al-Masih alladhi arsaltahu, dan mengenali Jesus Christ alladhi arsaltahu. Perkataan arsala daripada rasala, daripada sinilah datangnya perkataan rasul. Ini berarti Jesus adalah rasul yang Tuhan utuskan kepada manusia. Ayat dalam bahasa Arab ini cukup jelas menyatakan bahawa Jesus adalah Rasul yang Tuhan utuskan, bukan Tuhan untuk disembah. Yang kedua, bagaimana kamu mendakwa Jesus sebagai Tuhan, sedangkan Jesus sendiri mengaku dia adalah seorang Rasul? Anda kata dia Tuhan, sedangkan Jesus dalam Bible menyatakan dia adalah Tuhan. Cerita ini, kenyataan ini dijelaskan sendiri oleh Jesus ketika mana dia berdakwah di Jerusalem. Ketika mana dia berdakwah di Jerusalem pada orang ramai, dan di kala itu beliau, baginda, didatangi oleh adik-beradik beliau seibu daripada Yusuf An-Najjar. Kemudian bersama dengan ibunya, tetapi mereka tidak beriman kepada Jesus. Lalu orang ramai bertanya, bukankah ini saudara mara mereka? Ya, kenapa mereka tidak beriman pada Jesus sendiri? Lalu Jesus dalam Mark, anda melihat Mark chapter yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat ke-4, dan ayat yang ke-4, apabila orang ramai bertanya demikian, lalu Jesus menjawab. Jesus said to them, "Prophets are respected everywhere except in their own hometown and by their relative and their family." Jesus berkata kepada mereka, para rasul adalah dihormati di mana saja mereka berada, kecuali di negerinya sendiri dan di kalangan sanak saudara dan ahli keluarganya. Ini menggambarkan Jesus describe ataupun menggambarkan dirinya adalah rasul yang diutuskan kepada orang ramai. Dalam Matthew chapter yang ke-15 ayat yang ke-24, ya, ayat yang ke-24, ketika mana orang ramai, ada orang yang meminta bantuan pada Jesus. Lalu Jesus berkata, dan Jesus reply, I have been sent only to the lordship of the people of Israel. Aku hanya diutuskan kepada domba yang sesat di kalangan Bani Israel. Kalau anda lihat teks dalam bahasa Arab, faqal lam ursal illa ila khirafi Bani Israel ad-dha'i'ah.
Lalu Jesus menjawab, lam ursal. Perkataan ursal, aku tidak diutuskan. Lam ursal, perkataan rasalah. Ursal, lam ursal, aku tidak diutuskan. Berarti Jesus sendiri mendakwa dirinya sebagai Rasul. Bagaimana anda menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan, sedangkan Jesus sendiri mendakwa dirinya adalah Rasul? Dalam ayat ini jelaskan, lam ursal illa ila kharafi bani Israel al-dha'ah. Aku tidak diutuskan melainkan kepada domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Yang ketiga, bagaimanakah anda mendakwa bahawa Jesus adalah sebagai Tuhan yang kamu sembah? Sedangkan Bible sendiri menjelaskan bahawa Jesus adalah seorang Nabi. Ketika mana Jesus berdakwah di Jerusalem dan orang teruja dengan mukjizat yang beliau tunjukkan. Kemudian mereka berkata, this man was a prophet and was considered by God and by all people to be powerful in everything he said and he did. Anda boleh rujuk dalam Luke chapter yang ke-24 ayat yang ke-19. Mereka menjelaskan dari hal Jesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang hebat di atas perbuatan dan perkataannya di hadapan Allah dan segenap kaumnya. Ini berarti Bible menegaskan Jesus adalah Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Poin yang keempat, bagaimana anda menyatakan Jesus sebagai Tuhan, sedangkan pengikut-pengikut Jesus dan orang di zamannya mengiktiraf Jesus adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Jesus adalah seorang Nabi. Dan anda boleh perhatikan dalam John chapter yang ke-20 ayat 16 hingga 17, Jesus dipanggil sebagai seorang rabai. Pengikut-pengikut Jesus memanggil Jesus sebagai rabai. Panggilan rabai ini anda boleh rujuk dalam John chapter yang ke-20 ayat 16 hingga 17. Mark chapter yang 9 ayat yang ke-5. Mark chapter yang 11 ayat ke-21. Pengikut Jesus juga memanggil Jesus rabai dalam Mark chapter 10 ayat 51 hingga ayat 52. Dan Judas juga memanggil Jesus sebagai rabai dalam Mark chapter 14 ayat 43 hingga 46. Kesemua ayat ini menjelaskan bahawa mereka memanggil Jesus sebagai rabai. Rabai bermaksud guru. Guru, kenapa mereka memanggil Jesus sebagai guru? Kerana Jesus adalah seorang Nabi yang diutuskan kepada mereka, menjadi guru pada mereka, mengajak mereka ataupun menunjukkan pada mereka jalan kebenaran, jalan mengenali Tuhan. Dan inilah yang selari dengan John chapter 14 ayat yang ke-6, yang kamu dakwa bahawa ia adalah dalil yang cukup jelas, dalil yang cukup terang bahawa Jesus sebagai Tuhan. Saya bacakan sekali lagi untuk anda hayati, di mana Jesus menyatakan, I'm the way, the truth and the life. No one goes to the Father except by me. Jesus menjelaskan, akulah jalan mengenali Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah sebenarnya tugas para nabi, di mana pengikut Jesus dan orang yang di zamannya memanggil Jesus sebagai rabai, kerana Jesus adalah seorang guru yang mengajar mereka mengenali Tuhan. Berarti Jesus adalah jalan mengenali Tuhan. Jesus adalah jalan untuk mengetahui kebenaran. Jesus adalah jalan untuk kita mengetahui siapakah Tuhan yang disembah. Dan Jesus bukan Tuhan yang disembah, sebaliknya jalan untuk mengenali Tuhan. Oleh itu hujah kamu, Jesus jalan mengenali Tuhan itu sebagai tanda Jesus sebagai Tuhan adalah jauh melencong daripada hakikat sebenarnya dan jauh melencong daripada ayat-ayat Bible yang lain yang menegaskan bahawa Jesus adalah seorang Nabi, Jesus adalah seorang Rasul, Jesus adalah rabai ataupun guru yang dihormati oleh orang di zamannya. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.